Maka amalan orang-orang kita jangan makan barang berdarah. Jangan makan barang berdarah. Orang dulu tak benar makan barang berdarah. Tujuan apa dia? Nak menguatkan rohani kita. Kalau kita makan daging semacam ni, bahimiah, kebinatangan kita ni, tubuh kita akan jadi kuat. Roh kita akan jadi lemah sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia, sehinggalah kepada hadis yang ke 151 hadis. Lah ni kita dok kecek tajuk lauk Rasulullah. Lauk pauk Rasulullah. Rasulullah makan roti-roti lah. Waktu makan ni asasi dia. Manakala kadang-kadang Rasulullah makan dengan lauk. Maka lauk dia macam-macam lah. Ada air, ada goni nah. Jadi hadis yang ke-151. An Abi Asidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Daripada Abi Asid berkata ia, Nabi pernah berkata, Nabi kata, makanlah kamu akan minyak zaitun. Makan minyak zaitun dan buat berminyaklah dengan dia, yakni comor di tubuh. Makan dan comor di tubuh minyak zaitun ni. Sunat kita mengaji dah, Rasulullah ni orang yang pengemas. Rambut dia, pakaian dia ni kemas belaka. Dan dia suka meminyakkan rambut dia. Dia guna apa dia? Minyak zaitun. Cara dia Rasulullah tuai atas tangan dia. Hak ni hak minum lah. Hak makan lah. Hak makan ni sama ada kita masak dengan makanan kita ataupun kita makan betul lagu tu. Masuk lah. Ada orang tu dia cucu atas salak ni, atas salak. Kalau tanah harap orang biasa pergi, dia cucu kita makan betul lagu tu. Dia tak serupa dengan minyak benar. Oh, makan minyak benar, pas pita naik sumbak jatuh lah kita. Minyak zaitun ni dia tak serupa dengan minyak benar. Jangan buat macam minyak benar curuh lagu tu makan kat selok lah. Jadi minyak zaitun ni dua cara penggunaan dia. Sama ada kita makan ataupun minum ataupun kita masak ataupun kita guna untuk luaran. Lain cara dia Rasulullah, kalau dia nak berminyak muka dia, dia akan curuh atas tapak tangan sikit. Dia akan petik. Pertama dia letak di kening dulu. Kedua petik pula dia letak di sini. Kumis ni. Lepas tu baru dia comor gini, baru dia comor di muka. Tanah harap apabila musim sejuk kulit akan jadi kering. Apabila musim sejuk kulit akan jadi kering. Macam kita duduk dalam peti lah. Tubuh kita akan pecah. Siapa dia biasa pergi ke Madinah kau musim sejuk, gapo dia tahulah. Kita buat gini, darah tubik ni. Jadi kering nipis, kulit cepat pecah. Kadang-kadang mulut ni soyok. Sukup soyok rabuk. Maka lagu mana cara nak tu supaya tidak soyok kulit lagu tu sentiasa lembab, pakai minyak. Antara minyak hang molek biasa guna-guna, hang orang gunanya, orang Arab guna minyak simsim.
Minyak simsim ni minyak lengur, Tempat kita orang India suka. Minyak lengur ni masya-Allah. Tetapi orang pakai minyak lengur ni tubuh jadi gelap. So ya kelemahan dia, tubuh jadi gelap. Tetapi kalau bak sendi ni, Allah minyak lengur subhanallah. Nombor 1. Ada orang ni dia boleh anak saudara jadi lembek. Ada sains tu dia boleh anak saudara jadi lembek, tulen pun apa dia. Mak dia tak tahu nak buat ke mana dah. Akhir sekali ada orang royak cuma minyak lengur. Biasa tengok orang kat India tu kan, dia pakai minyak lengur. Lepas pada mandi dia pakai minyak. Lepas mandi dia cuma habis seluruh tubuh ni minyak. Tubuh anak dia. Umur setahun, umur 2 tahun dia paling gagah sekali. Lepas pada tu hilang jadi lembek, salah kulit ni, tulen payah nak salah. Kalau kita pakai minyak lengur, tulen ni kalau buat tarik lagu ni tak salah. Budak-budak pun tak salah. Kita kalau makan kosi-kosi tubuh jadi cepat salah sendi ke apa dia. Tapi kalau minyak lengur ni, kalau orang jenis kocek, jenis kata jenis lembek, jenis gapo okey, comong dengan minyak lengur. Adalah beli kedai mana minyak lengur. Minyak biji lengur tu lah, atas burger tu. Putih-putih halus dipanggil lengur. Minyak lagu tu. Minyak asli dah, comong. Itu biasa orang Arab guna. Antaranya lagi minyak zaitun. Minyak zaitun ni sebab apa? Sebab pohon berkat. Minyak zaitun ni pohon berkat. Sebab tu ramai orang guna minyak zaitun. Kadang-kadang orang guna minyak lengur atas masing-masing lah. Waktu tepat sejuk. Manakala tempat kita ni jarang lah orang guna minyak lengur. Orang biasa kalau rambut kau gapo orang pakai background lah. Pakai minyak dia lah. Kalau kita pakai minyak nyo tak ada apa lah, bau selok lah orang pening pala lah. Jadi orang Arab tabiat dia tu lagu tu. Maka Nabi kata makan minyak zaitun dan buat berminyak dengan dia minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana ia daripada pokok yang diberkati. Syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Katanya Nabi, perumpama cahaya itu seperti dalam satu bekah yang mana minyak dia adalah minyak zaitun daripada pokok yang mubarakah, yang berkat. Syajaratin mubarakatin, satu pohon yang cukup diberkati. Zaitunah nama dia, pohon zaitun. Pohon zaitun ni masyhur keluarannya beli sebelah Jordan, sebelah halik atas. Memang penuh dengan pohon zaitun. Sebelah Syria, sebelah Syam lah, kita panggil Syam. Syam ni sempadan di antara tanah Arab dengan Eropah. Maka kawasan tu orang Arab tapi kawasan Eropah. Bayar sendirilah. Kalau alik bawah ni orang Arab betul. Orang pun orang Arab, suasana pun orang Arab. Ngapa ada panahnya apa dia sesuai ngapa. Tapi kalau sebelah kono pohon zaitunnya comel sungguh. Macam Mu'tah apa semua Rasulullah pernah berperang siapa ke Jordan Mu'tah. Tempat comel sungguh. Maka pohon yang diberkati. Nabi doa pohon yang diberkati. Maka sunat kita guna minyak zaitun. Kalau boleh masuk pun guna minyak zaitun. Kajian ni pun antara minyak terbaik dunia minyak zaitun, kerana tak ada kolesterol lah apa dia macam-macam. Begitu juga makan ni. Daging, dia kata daging kambing naik darah dah pening kepala, daging kambing paling afdal sekali, paling molek sekali. Daging lembu yang paling masalah sekali. Kita dok makan daging lembu. Katanya orang Amerika kata daging lembu molek, daging kambing bahaya. Yahudi kata daging kambing bahaya, kolesterol banyak, makan lagu ni. Tapi dia behel kambing saja. Hok lembu, hok bahaya, lebih-lebih lagi lembu tua. Pok kita behel lembu tua. Lembu muda, siapa dia nak sembelih lembu muda? Saya lah. Umur baru setahun. Saya nak sembelih. Dekat nak mati lolo dah kawan tu. Daging tak sedok kira, maka hok tu paling bahaya. Boleh menyebabkan penyakit stroke. Stroke dia panggil. Nyakit darah hitam ni maknanya nyakit berat-berat, nyakit stroke. Kau apa dia mati sebelah tubuh. Ni nyakit. Tapi kambing paling molek sekali. Tapi orang Amerika, orang kafir dok royaknya kata makan daging kambing pula tidak molek. Teori pokok dia ni. Susu kambing paling molek. Dia dok royak susu kacang soya molek. Pok dia dok niaga kacang soya, dia kata hok soya dia lah moleknya. Soya ni kalau kita makan, kalau ibu mengandung makan, budak tubik kulit jadi cerah, tetapi alergi. Kulit jadi tak kuat. Kulit jadi cerah kalau makan kacang soya ni, tapi kulit jadi alergi, cepat gatal, cepat bedai, cepat gapo dia kacang soya. Minum susu kambing. Susu kambing. Kalau boleh hok fresh. Hok tak ada gapo-gapo dia, hok bau kambing sikit tu. Hok tu paling afdal.
An Umar bin Al-Khattab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Sayyidina Umar pula meriwayatkan satu hadis, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah minyak zaitun. Minum kau buatlah apa-apa dia. Ada kata minyak ini jangan dimasuk. Minyak jangan masuk. Kerana minyak apabila kita masuk dia akan jadi racun. Ya ke jadi racun. Pas lagu mana? Minyak garam ada ulama kata jangan masuk. Kerana kalau kita masuk dia akan jadi racun. Garam. Garam ni kena letak atas meja lepas pada sudah makan baru perlu. Lagu tu ada kata lagu tu. Minyak zaitun pula ada dua jenis. Minyak zaitun ada dua jenis. Pertama untuk masuk, kedua untuk makan. Ya beza tu. Kalau hok makan kita jangan masuk dia jadi racun. Kalau hok makan, hok boleh makan direct gini, kalau kita masuk dia akan jadi racun. Hok masuk ni tak apalah, kalau kita nak makan direct pun tak apa, nak masuk pun tak apa. Jadi dia ada dua jenis. Kena tanyalah kalau beli minyak zaitun hok ni hok masuk ke hok makan saja-saja. Kalau hok masuk, kalau hok biar makan ni kita masuk dia akan jadi racun. Tu dia ada cara dia nah. Katanya Sayyidina Umar kata, nampak makanlah minyak zaitun dan berminyak dengan dia, sesungguhnya daripada syajaratin mubarakah, pohon yang diberkati. Nabi pakai minyak seluruh tubuh dia lah. Bukan muka saja, di tangan, tempat-tempat siku, tempat-tempat kering, kepala lutut apa semua. Tu Nabi. Nabi ni orang jenis kemah. Nabi ni antara benda dia buat sebulan sekali. Dalam kitab kata sebulan kali, ada kata 2 bulan sekali. Iaitu apa dia? Nabi ni orang Arab. Apabila orang Arab ni dia bulu jenis bau gitu. Maka Rasulullah yang akan cabut bulu seluruh tubuh dia sebulan sekali. Dia panggil naurah. Naurah. Maka bagi siapa dia yang jenis tubuh bulu lagu tu, ada ulama kata boleh kalau kita cabut, takut jadi pemandangan tak comel. Dia biasa apa kemah. Okey, boleh hukum dia. Bulu kaki, ni bulu kaki. Ada kata tak boleh cukur bulu kaki jadi koharan. Jadi koharan kata mana kena tengok pula. Jadi Nabi sebulan kali dia akan cukur, dia akan bersihkan tubuh dia. Biar tumbuh bulu tu jadi comel semacam di tubuh dia. Tu jaga. Hok cukur, hok Nabi cabut bulu dia panggil naurah. Naurah ni dia pakai naurah ni pakai kapu. Kapu dia comel ni retak ni jadi bersih. Lepas tu tumbuh pula jadi comel. Ni orang Arab tabiat dia. Cara nak membersihkan diri dia. Nabi ni bukan jenis bulu, ya bulu sini sikit, atas bahu sikit. Nampak? Lepas tu sini dada sikit. Hak tu saja. Kalau lain bersih belaka, bersinar belaka. Tempat yang tak tumbuh bulu bersinar Rasulullah. Lebih-lebih lagi apabila Rasulullah pakai pakaian merah, comel tak boleh nak kata kat orang. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba'u fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'ahu fa adha'ahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuh. Daripada Sayyidina Anas bin Malik ni khodai Rasulullah, khidmat dengan Rasulullah lebih kurang 10 tahun. Mak dia ini mak saudara susu Rasulullah. Nama mak dia Rumaisa. Ada pendapat kata nama Rumaisa nama dia. Dia antara cerita mengenai kelebihan Nabi pada ketika Nabi lahir di atas muka dunia. Ni Sayyidina Anas bin Malik. Katanya dia adalah Nabi SAW suka sangat makan buah labu. Dubak ni buah labu. Labu pumpkin tu lah. Labu hak toko-toko lah. Hak cerita Cinderella tu. Labu tu. Ada riwayat kata labu macam-macam. Ada kata labu bulat ni labu sayur ni. Labu sayur. Hak penting, hak suhunya carah labu sini mak dia labu hak manis tu. Orang buat sirah labu tak makan gula. Hak tu. Sunat makan hak tu nah. Fa utiya bi ta'amin. Maka satu kali Rasulullah dijemput untuk makan orang, makan. Maka katanya Sayyidina Anas bin Malik, aku pun perhati Rasulullah. Amba tahu dah Rasulullah ni berahi labu. Maka amba duk perhati Rasulullah, satu kali dipanggil orang makan. Maka bila letak makanan, makanya katanya Sayyidina Anas bin Malik, maka aku letak depan Rasulullah labu. Amba tahu dah Rasulullah berahi labu. Maka amba tahu dah Rasulullah, maka Rasulullah berahi makan labu. Ada riwayat kata dalam satu bekas Rasulullah makan.
Cari pula labu, sirok labu. Cari-cari kau rasa ganya lah, kau itu orang panggil makan ganya. Ganya ni makan sini, lepas tu makan sini. Apa hukum? Boleh tak kita makan ganya? Boleh kalau makanan yang berlainan. Kalau makanan yang sama, misalnya makan mi goreng, supo ya sini pun supo dulu. Maka makruh kita junga makanan. Makan hok dekat, katanya Nabi, Samillah, baca bismillah. Kul mimma yalikum kul biyaminik. Makan dengan sebelah kanan dan makan hok dekat dengan kamu. Hak tu jika makan yang sama jenis, makan nasi goreng benda sama jenis, mi goreng makan apa dia sama. Tapi kalau lauk duk tengah nasi putih duk makan, sudah. Ataupun sambal lada kena alik kita sudah. Nampak si nyanyi-nyanyi belakang, nyo putar pula kena pada kau tu nak makan sambal lada saja. Tak boleh junga. Nabi kata makruh makan. Dak boleh junga kalau makan yang berlainan. Maknanya makan kalau sini lauk kau apa dia boleh kita junga makan. Bawa kata makruh nganya makan tak ada. Nabi pun ada buat lagu tu kalau macam makan itu berlainan Kalau makan yang sama makruh. Tak boleh lah jadi nganya makan Dan Nabi tak suka makan di sebelah tengah. Nabi makan sebelah tepi dulu. Sehinggalah perhabis baru tengah. Kerana apa? Nabi kata berkat itu turun di tengah-tengah makannya. Kalau makan dah tengah tak ada apa dah makan awal lagi. Turun makan kok biga-biga dulu sehingga habis di tengah. Lepas tu makan, apabila kita makan contohnya, jangan biar hok dalam mulut kita ni jatuh dalam talan, jatuh dalam pinggir. Kalau makan ramai-ramai, ni makan bera-bera jatuh. Kalau tak kenali tak apa, ni kita ni. Mulut duk ngata kat orang, tak berapa nak sedap makan. Kadang-kadang makannya retak. Tentang ini retak, kok makruh belaka wak kijek lagu tu. Pas cara makan ke mana? Ambil suap akak tahaduh makan. Itu paling afdal sekali. Jangan makan style gini berat bawah. Puluh jadi masalah pula. Taduh makan. Tu cara makan Arak dia tak makan kuah. Kita makan beladung kuah. Apa dia tak boleh makan. Apa dia makan kering, kuah dia makan suku. Dia bubur dalam bekas, sup ke gabul baru iru. Dia tak curuh lagu tu, ngalir habis air tangan kawan tu. Hok sakti setara mana tengok. Jadi setengah orang tak boleh nak makan. Jadi kita makan ramai-ramai kena ra'i orang juga. An Hakim ibni Jabir an abihi qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu indahu dubba'an yuqatta faqultu ma hadza qala nuksiru bihi ta'amana. Daripada Hakim bin Jabir daripada ayahnya berkata ia aku pernah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat di samping Nabi ada buah labu yang sudah dipotong-potong. Maka aku berkata kepada dia, "Gapo dia ni ya Rasulullah?" Maka Rasulullah tahu labu. Maka dia jawab, kami nak membanyakkan makanan kami. Campur dengan makanan. Maknanya sirah labu lah. Kalau kita campur macam-macam buat sirah labu. Sunat kita suka, hak Nabi suka ni. Sahabat-sahabat dia tak berehi apabila tengok Nabi suka dia pun suka. Kerana dia percaya apa yang Nabi suka tentu Allah Taala suka. Menyukai apa yang disukai oleh Nabi ni hukum dia sunat. Sahabat buat lagu tu juga. Sekalipun kita nampak benda ni makan ibadat gapo dia. Suka makan labu pun boleh pahala juga. Tak sebab benda ini makan tetapi kerana ikut Nabi. An Ishaq bin Abdullah ibni Abi Talhah annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas fa zahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'am. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maragan fihi dubba'un wa qadidun. Qala Anas fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba' hawalai qas'ah falam azal uhibbu dubba' min hina yauma izin. Daripada Ishaq bin Abi Talhah berkata aku pernah mendengar Sayyidina Anas bin Malik berkata, dia kata satu hari seorang tukang jahit mengajak Rasulullah untuk makan di rumah dia dengan makanan yang ia buat. Yakni ajak Rasulullah mari makan di rumah dia. Maka berkata Sayyidina Anas, aku pergi pada hari itu, aku sendiri pergi dengan Rasulullah pada jemputan makan tu. Maka Rasulullah pun dihidangkan, didekatkan kepada Rasulullah
Khubus daripada gandum syair. Ada kata syair ni gandum Bali, ada kata gandum kasar, gandum hotok kisar lagi buat roti. Buat roti dengan gandum kasar. Nama. Dan satu kuah marak ni sup lah, sup. Syurbah ni bubur. Bahasa Arab, syurbah maknanya bubur. Marak ni satu kuah yang di dalamnya ada dubak, labu dengan kodik. Kodik ni daging. Dia capung dengan garam. Ni cara orang Arab nak sipai daging. Dia bubuh dengan itu, maka dia peruh. Dia peruh air darah campur garam dengan kain. Dia peruh dalam kain. Jadi daging masing gitu. Daging masing, maka boleh sipai lama daging tu. Maka daging tu dia goreng, dia buat gapo bubuh dalam sup. Tu cara dia. Maka katanya Sayyidina Anas, tukang masuk tu masuk lagu tu. Sirah labu, sup labu lah. Sup labu campur dengan daging masing. Lepas tu cicuh dengan roti. Maka katanya Sayyidina Anas, aku tengok Nabi duduk cari labu pacirah. Cari labu. Pas cari labu. Maknanya Rasulullah berahi buah labu. Maka katanya Sayyidina Anas, semenjak daripada itu aku suka kepada labu. Tengok sahabat-sahabat, tengok Nabi suka, kita pun kena suka juga. Tanda kita suka kepada hak Nabi, berarti pilihan Nabi pilihan yang terbaik. Sahabat-sahabat dulu hak Nabi pilih hak tu hak terbaik. Sekalipun dia ada pilihan lain dak, Nabi kata dah ni, hak tu hak terbaik. An Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu halwa wal asal. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, ia Rasulullah sangat suka kepada halwa. Halwa ni kita terjemuh manis. Halun, hulun maknanya manis. Halwa ni manis. Manis ni tempat lain macam-macam. Kalau sebelah India dia panggil ladu tu deh. Kok manis tu. Tak apa makan tu tak jadi kafir. Orang ni bimbang makan kan jadi kafir kan. Dok makan benda lagu tu tak jadi kafir, tu makannya kebangsaan dia. Bukan kata gapo dia ada benda haram. Kau boleh dah nak makan ladu ni. Benda cucu air gula tu kan. Orang Arab macam-macam. Ada syairiyah, ada macam-macam. Tempat kita pun ada juga dipanggil kuih muih. Nabi suka jenis macam. Macam selera orang tua lah Rasulullah ni makan jenis kuih-kuih hak jenis lembut dan manis. Tu Nabi suka. Wal asal dan madu. Madu ni Rasulullah suka minum, sama ada minum direct ataupun Rasulullah bubuh campur dengan air. Ataupun Rasulullah bubuh dalam susu. Susu Rasulullah bubuh madu, kaca. Ada bubuh dalam air, kaca boleh juga. Ataupun minum direct. Hak moleknya campur dengan air. Kalau boleh ambil segelas air suai, bubuh madu boleh sudu, kau 2 sudu, kau 3 sudu, bubuh kaca, biar dulu. Minum sebelum makan, pagi minum, okey. Minum air madu tu, okey, biar lebih kurang 2 jam baru start makan nasi. Dia akan beki semua, ada masalah perut kita, ada orang masalah, masalah usus, masalah gapo, dia akan beki semua. Tu kelebihan madu. Sebab apa campur dengan air? Sebab tubuh kita mudah nak serat. Kalau kita minum saja, memang molek tapi dia lambat nak serak. Sebab tabiat madu ni dia pekat likat. Maka kalau kita minum air, tak ada lah benda yang paling cepat diserap oleh tubuh adalah air. Maka kita campur dengan air lebih afdal daripada minum saja madu. Madu sama ada makan madu saja ke, nak makan dengan habatus sauda ke, nak makan dengan gapo dia, nak katak bawang putih ke. Ada setengah orang cicir bawang putih, ambil selabu bawang putih, cicir, letak dalam sudu, tok madu. Makan, cuci habis perut kita. Tu cara-cara ni. Cara nak makan madu. Nak makan dengan telur pun boleh buat kita makan dengan telur. Nama telur itik ke, telur ayam boleh berlaku. Ada makan dengan telur itik. Nama. Qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad ibnu Yusuf anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyah fa akala minhu summa qama ila shalah wa ma tawadda. Daripada Ummu Salamah memberitahu, satanya Ummu Salamah sesungguhnya satu kali Rasulullah diperlawa ke apa dia? Janban ni. Daging kambing lah. Janban ni kita kata bahu lah. Bahu daging bakar. Masywi ni bakar. Jadi Rasulullah ni makan daging. Saat ni makan madu, makan gapo dia, hok ni hok Nabi makan.
Antaranya Rasulullah makan daging kambing bakar. Geri panggil ni, geri ni. Bakar, tak ada minyak ke apa dia. Bakar pula sebelah bahu. Rasulullah suka bahu ali atas. Bahu sebelah kanan ali atas. Ni Nabi suka. Kerana apa ulama ada syarah, ada kata kau ni cepat masuk. Bahu ni cepat masuk berbanding dengan tempat lain. Batal tulai belakang, kau musik, kau apa dia daging belakang. Nabi tak suka makan sebelah pinggir ke bawah. Nabi tak suka makan kerana dekat dengan najis. Nabi suka makan daripada pinggir ke atas binatang. Hak dia suka lengan sebelah kanan. Ada riwayat Rasulullah makan daging sebelah kanan, pohon kanan. Maka tiba-tiba Rasulullah kata ada lagi seorang sahabat awak mari. Lepas pada habis Rasulullah minta lagi. Maka katanya sahabat ya Rasulullah, kambing hanya ada 2 kaki saja sebelah depan. Maka katanya Rasulullah, kalau kamu tak jawab lagu tu nescaya kamu pergi cari ada lagi. Sekak kali aku minta nescaya akan boleh. Kalau mu tak tanya lagu tu, maka tak ada lah. Kalau mu tak tanya, nescaya boleh buat mari pula. Tu Rasulullah ni, mukjizat dia. Kalau kita tentu tak ada dah lah. Ni tak seduk mengegar lah kita ni. Jadi Rasulullah makan daging yang dibakar. Fa akala minhu, maka Rasulullah makan. Ni riwayat Rasulullah makan daging. Ulama kata siapa dia tak makan daging selama 40 hari. 40 hari tak makan daging, maka punuh kulit dia. Kulit dia akan puluh. Tu daging kelebihan dia. Dan siapa dia makan daging berturut-turut 40 hari, ada semacam makan ayam atau makan daging, maka hati dia akan keras. Hati jadi keras. Kalau makan daging banyak ni makin keras. Maka amalan orang-orang kita jangan makan barang berdarah. Jangan makan barang berdarah. Orang dulu tak benar makan barang berdarah. Tujuan apa dia? Nak menguatkan rohani kita. Kalau kita makan daging semacam ni, bahimiah, kebinatangan kita ni, tubuh kita akan jadi kuat. Roh kita akan jadi lemah sangat. Lagu mana nak menguatkan roh, nak lemahkan jasad? Okey, kita makan rohani, jangan makan benda yang ada unsur darah dan bernyawa. Telur pun tak boleh makan, susu pun tak boleh makan sebab asal daripada benda. Buat lagu tu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai 40 hari. Kita tengoklah apa dia akan berlaku. Tubuh jadi sihat, nak sembahyang mudah, tahajud mudah, dapat benda pelik-pelik pun mudah. Tu mudah. Sebab apa? Rohani kita kuat, jasad kita lemah, tak apa, rohani tu kuat. Sebab nak sembahyang ni bukan di tubuh. Nak sembahyang, nak tahajud, nak buat kebaikan ni bukan di tubuh. Tubuh kata pun ada orang tak boleh mari masjid. Nah, tubuh sihat tak boleh mari masjid, tapi rohani apabila sihat boleh buat amal. Tu. Tu cara-cara nak makan ni lah. Fa akala minhu, maka Rasulullah makan. Summa qama ila solah, maka Rasulullah lepas pada sudah makan, Rasulullah pergi semaya. Wa ma tawadda, Rasulullah tak ambil semaya. Dalam mazhab kita, makan daging yang disentuh oleh api, yakni dibakar, hukum dia tidak membatalkan sembahyang. Air sembahyang. Sunat kita lepas kita makan benda yang dimakan, dibakar oleh api, ayam pericik, ayam apa dia, sunat lepas pada makan kalau kita nak pergi semaya, sunat ambil air semaya dalam mazhab kita. Dalam mazhab Ahmad Ibn Hanbal kata Hanbali, batal air semaya kalau makan daging yang disentuh oleh api. Maka daging, kalau kita makan daging yang dibakar, kau apa dia ikutlah apa dia, maka batal air semaya. Katanya mazhab Ibn Hanbal, mazhab Hanbali. Lagu tu. Kerana apa? Kerana ada satu hadis lepas Rasulullah makan daging, Rasulullah kata pok kita ambil air semaya belaka, lepas ni nak semaya ambil air semaya belaka. Maka mazhab Ibn Hanbal kata, Imam Hanbali kata, maka wajib dan batal air sembahyang apabila makan benda yang disentuh oleh api. Mazhab Syafi'i kata hadis ni kata menunjukkan ada seorang sahabat terketuk ketika makan. Maka Rasulullah nak jaga sahabat dia takut seru hati, maka Rasulullah kata ambil air semaya belaka supaya tak perasan hok mana terketuk ketika makan saat ni. Mazhab kita ambil sunat sahaja, makan ambil air semaya ketika makan benda yang disentuh oleh api. Mazhab Hanbali juga kata makan daging unta batal air semaya. Kerana ada cerita Rasulullah suruh ambil air semaya juga. Mazhab kita kata sunat sahaja berlaku. Kaedah dia, apabila mazhab lain kata benda ni batal, menurut mazhab kita tidak batal, maka mazhab kita hukum ke sunat ambil air sembahyang. Tu cara dia. Wa ma tawadda, Nabi tak ambil air sembahyang. Ni hadis hok mazhab kita pegang lah. An Abdullah ibnu Haris qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Syiwa'an fil masjid. Katanya Abdullah bin Haris berkata, kami pernah makan bersama Rasulullah daging panggang, daging bakar dalam masjid. Di dalam masjid. Ni hadis berbahas mengenai makan dan minum ikutlah dalam masjid. Boleh kau tidak? Adakah haram kau makruh kau makan dalam masjid ni? Hukum dia tidak ada masalah, harus. Kerana apa? Nabi sendiri dan sahabat-sahabat makan daging panggang dalam masjid. Makan daging panggang dalam masjid. Jadi makan dalam masjid hukum dia harus. Dan kaedahnya benda yang harus dibuat di luar masjid harus dibuat di dalam masjid, kecuali ada nas kata benda ni tak boleh buat. Selagi mana tak ada nas, maka boleh buat juga benda. Tidur dalam luar masjid, dalam masjid, tak ada lagi gapo dia boleh. Makan, minum gapo dia ke, tak ada lagi boleh berlaku. Menasyid boleh, bergendang boleh, tak ada lagi. Selagi mana Rasulullah tak lagi. Kalau Rasulullah lagi, barulah benda itu tak boleh buat dalam masjid. Tu kaedah. Nah, maka makan dalam masjid. Ada ulama kata daging ini darah, daging ini darah, maka hukum dia najis kalau kita makan dalam masjid. Takut jadi tubuh kau gula atas masjid kau apa dia jadi kau menajiskan masjid. Maka ada ulama kata daging darah yang berada di daging kalau kita masuk hukum dia tidak najis. Katanya Sayyidina Aisyah, satu kali saya masuk daging gula, darah daging tu naik ke permukaan gula, nampak penuh darah. Maka sahabat-sahabat cecoh roti makan gula tu, lepas pada sudah sahabat buat lagu ni. Semaya tak basuh, menunjukkan gula apa dia benda yang dimasuk dengan darah tidak jadi najis. Tetapi pendapat yang masyhur dalam mazhab kita najis. Daging yang dimasuk sama ada daging ayam, daging lembu, tu tak boleh. Sama ada nak buat gula, nak buat sup kau apa dia kena dipakai, maka hukum dia najis, wajib kena basuh. Kita makan gula ya, tupuh gula ya atas syah kita. Nak semaya, wajib kena basuh gula tu kerana ada darah bercampur dengan gula tu. Jadi lagu mana? Okey, kena basuh. Nah, lepas tu boleh makan tu, boleh makan dibenarkan darah tu hanya dibenarkan uzur kerana nak makan, tak apa. Tapi kalau untuk kena pakaian, wajib kena basuh. Itu hak masyhur dalam mazhab kita. Tetapi Ibnu Hajar sebut dalam Tuhfah kata tidak najis, tidak najis. Jadi kalau ada air kena basuh, tak ada air payah sangat, semayalah. Sebab sahabat berbuat lagu tu. Ulama kata kalaulah dimaafkan, diuzurkan untuk makan darah yang berada dalam daging tu, nescaya kalau benda uzur hanya dibenarkan sedikit saja. Tetapi buat kita makan gula cuma mana? Nengok kakak nak makan. Berarti payah nak menguzurkan makanan tu dari sudut darah. So hadis lagi. An Mughirah bin Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Fa utiya bi jambin mashwiyin summa akhadha shafarata faja'ala yahuzzu. Fa khaza fahazza li biha minhu qala faja'a biladun yu'zinuhu bis-salah fa alqa shafarata faqala ma lahu taribat yadahu qala wa ma kana syaribuhu qad wafa faqala lahu akussuhu laka ala siwakin aw yakussuhu ala siwakin. Daripada Mughirah bin Syu'bah berkata, ia pada satu malam kami menjadi tetamu bersama Rasulullah. Ada orang jemput kami bersama Rasulullah pergi berumah dia, bertamu rumah dia. Maka disajikan daging bakar. Rasulullah dihidangkan daging bakar. Kemudian Rasulullah ambil pisah. Safrah ni pisah maknanya. Apa hukum makan guna pisah? Ni kan pisah. Ni kan gerpu ni, syaukah ni kan. Apa hukum makruh kau apa dia? Okey, Nabi pakar kau ada. Tengok riwayat dia kata. Kemudian Rasulullah mengambil pisau lalu dipotongnya daging saat ni. Dan dipotong juga bagiku sebahagian daripadanya. Rasulullah ikat tengok ni. Maka kata bila maka berkata Mughirah, maka bila pun datang memberitahu Rasulullah waktu sembahyang sudah tiba. Tengah-tengah dok makan, Sayyidina Bilal tepuh Rasulullah, dia kata ya Rasulullah masuk waktu dah. Maka beliau yakni Rasulullah meletak pisau selaya berkata, apalah dia ni semoga dia berjaya. Maknanya Allah bila masuk semaya dah kita acu nak makan.
Dia Mughirah berkata, misanya telah panjang. Sayyidina Bilal masa tu misal dia tengah panjang. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, mari aku potong bagi engkau yang melebihi kayu sugi ini, atau engkau potongkannya yang melebihi kayu sugi. Sayyidina Bilal ni masalah misal. Apa hukum taruh misal? Rasulullah kata Sayyidina Bilal hari tu pisah dia panjang, maka Rasulullah kata ambil kayu siwak, letak sini gunting. Letak sini gunting. Sunat kita nipih ke misal, sunat taruh janggut. Cukup boleh ke tak? Dalam mazhab kita muktamad afdalnya tipis ke, bukan cukup. Kalau cukup, dalam mazhab lain kata ada sunat, ada kata tidak sunat. Antara sahabat yang cukup misal Abdullah ibnu Umar. Beberapa sahabat cukup misal. Tetapi Rasulullah, riwayatnya Rasulullah hanya yakusu, yakni tipis ke saja. Sekadar mana? Sehingga nampak bibir ni. Bibir ni jelas. Kalau nak taruh misal pun kita kena gunting juga biar nampak bibir merah kita ni. Ataupun kita nipih, tering dia panggil, tering. Tu cara. Maka makan dengan pisau pula. Ni hadis ni campur. Bak makan, bak misal, bak macam-macam. Makan dengan pisau pula, ada riwayat Rasulullah tidak makan pakai pisau. Rasulullah hanya potong daging hok besar tu saja. Rasulullah suka makan menggigit. Rasulullah makan lagu ni daging. Sunat gini. Kekeh. Sunat makan lagu ni. Ada kata Rasulullah tak ada nak makan pakai pisau. Rasulullah guna pisau, tapi Rasulullah makan dengan pakai pisau tak boleh. Ni makan. Ha. Nah, hiri makan gini. Oh, tak boleh makan begini. Makan afdalnya boleh nak makan, tak jadi kau haram. Tetapi afdalnya makan pakai kekeh tarik. Maka Rasulullah makan daging cara kekeh lagu tu. Ni kita cubit. Tak afdal. Afdal kekeh. Kerana lebih nampak warak. Kalau kita cubit nampak sombong. Cubit ni ada makan style cubit. Nampak jaga standard, oh itu orang panggil. Tapi kalau makan kekeh, oh nampak warak orang lagu ni. Maka Nabi makan daging kekeh. Kekeh pula Rasulullah kekeh ni, gigi ni, gigi daging. Bukan gigi depan, cabut pecah penggal lah. Nampak gigi sebelah ni. Senja. Ha. Hadis yang ke-160, wallahu a'lam. Ada soalan kau? Ada soalan? Apakah cara yang terbaik bersalam? Salam ni sunatnya lagu ni. Kita bahas dah sini bak salam. Tak bahas lagi bak salam. Salam ni benda mulia. Antara sahabat-sahabat yang paling mula bersalam. Arab ni dia tak salam asalnya. Rasulullah sahabat-sahabat dia pergi jumpa dia peluk selalu. Peluk. Maka antara sahabat yang dia panggil pengasah lah kepada salam ni adalah sahabat-sahabat daripada Yaman. Nabi tak biasa orang tanah Arab ni sebelum Mekah Madinah tak biasa salam ni. Tetapi apabila golongan Abu Musa Asy'ari masuk Islam, maka pok dia mari ramai-ramai jumpa sahabat salam. Maka Rasulullah kata orang pertama bersalam dalam Islam adalah popok dia. Ia ajar salam. Salam ni orang Yaman asas tak. Sahabat-sahabat Mekah Madinah dia terbiasa peluk lagu. Pas salam lagu mana afdal? Salam dengan tangan kanan sahaja kerana tangan itu mulia. Salam ni perbuatan mulia. Jangan pegang tangan kiri. Tangan kiri benda yang tidak molek. Kita pegang tangan kiri, kita letak di tangan orang. Ada setengah orang tak selesa. Maka afdalnya salam sebelah tangan sahaja. Tepat kita kalau salam sebelah tangan dia mau kata kurang ajar. Dengan orang tua, oh sebelah tangan. Jabat dua belah gak. Nak salam sebelah tangan. Dalam syarak kata kiri ni tak comel. Jangan tepuh tangan orang. Salam benda mulia pakai tangan kanan. Salam molek senyum. Ni salam ujung. Oh ni mengarut belakang salam ujung ni. Ni ujung berbosa tu. Mengarut belakang. Sunat kita salam ni biar selisih ni. Kerana ada ulama kata ada orang sini ni. Dia sambung kepada hati. Salam. Tengok mata. Lepas tu Nabi kata siapa dia yang bersalamah. Mantasafaha. Siapa dia bersalamah. Dan berselawat kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang pok kita buat lagu tu semacam. Maka Nabi kata akan diampung dosa dia sebelum lagi dia tarik tangan dia. Allahumma salli ala Muhammad, berok jatuh dosa. Sebelum kita tarik lagi, Tuhan ampun dah dosa kita. Tu kelebihan besar. Tu cara yang paling terbaik. Salam, pegang tangan, kemah, okey tengok mata.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sohko. Pah peluk-peluk lagu mana? Oh peluk-peluk tak apa, tak ada masalah. Cuma orang Arab dia tak cium pipi. Pipi ni orang Tino saja cium pipi. Kita tengok orang Arab tiba-tiba kita salah pun cium pipi. Jangan cium pipi, cium bahu dia. Cium bahu. Cium bahu. Kerana ada riwayat orang klik Mekah, apabila orang klik Mekah, Nabi kata Allahumma ighfir li hajin wa man istaghfara lahu hajun. Nabi kata, ya Allah itu aku ampunlah orang buat haji, yakni orang duk tawaf wukuf daripada Arafah, dan orang yang diminta istighfar bagi orang haji. Sedap moleknya kita apabila orang klik haji, kita pergi rumah dia minta supaya dia istighfar kita. Nabi pesan lagu tu. Dan ada ulama kata malaikat ada sini. Maka kita salah peluk dia cium sini. Ni kita pakai tepuk pipi lah, belaga tekuk lah, hok mana so tak tahu. Jadi cium bahu. Tu cara dia. Dan sunat peluk ni jika salat jumpa jarang-jarang. Kalau tiap hari peluk semacam jadi muga lain. Makruh peluk. Salat saja. Kalau jumpa tiap-tiap hari salat saja. Kalau jumpa jarang-jarang sayang Allah lama tak jumpa demo. Sunat peluk. Sunat peluk. Kalau tiap-tiap hari tak payahlah jadi muka lain dah peluk. Sah kau solat bagi kaum perempuan semasa sujud tapak tangan berlapik dengan kain sembahyang. Okey. Masalah orang Tino lapik tangan ketika sembahyang, ketika sujud lapik tapak tangan. Afdalnya kita jangan lapik tapak tangan direct kena di sejadah kita. Direct tapak tangan tu kita solok ke bawah biar kena sejadah. Hak tu paling afdal. Tapi kalau berlapik dengan kain sejadah kita ke kain kano kita, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Ya jangan lapik dahi saja. Nabi kata aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota. Apa dia? Dahi yang pertama. Dahi ni wajib kena buka. Kalau tak tutup hukum dia tak sah mai. Tangan sunat buka. 2 tangan sunat buka. Lutut wajib tutup pula, jangan buka. Nak makan selok pula. Nak sujud berak biar sentuh lutut betul-betul. Jangan terbatas semaya kerana nampak aurat. Wajib tutup 2 lutut. Kaki pula sunat buka. Nak semaya pakai stocking ke hukum dia sah. Nak pakai sapu tangan, sarung tangan pun sah. Tetapi afdal buka belakang stocking dan sarung tangan. Bolehkah membawa anak ke tempat kita bekerja kerana anak menggunakan tempat kita kerja? Boleh kita guna selagi mana dia tidak merosakkan tempat orang ke apa dia. Anak kita ni. Tu amanah kita ni. Kita kalau anak kita merosakkan benda, ikutlah mana-mana tempat kerja ke tempat ke apa, maka kita kena bayar ganti rugi. Kita nak kata haram lalu dak juga, kadang-kadang dia giok senyap gitu tak ada masalah juga. Maka bergantung kepada anak lah setara mana. Kalau jenis gi tu gak nyokobai habis hacur lebu pejabat orang, tak boleh lah. Ni pandai-pandai tengoklah kalau rumah kita orang kubel. Kita marah kodok, kita marah. Tempat orang lain pun jangan duk suruh anak kita kubel. Tu saja. Ada soalan? Dia kata benarkah zaman Sayyidina Umar ada versi Quran yang dilupuskan? Kalau benar kenapa? Adakah versi itu tidak sempurna? Okey. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Mula-mula dikumpul Al-Quran ini zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar, maka lepas pada Rasulullah wafat, lepas pada perang Yamamah apa semua, maka Sayyidina Umar beri cadangan. Dia kata ya Khalifatul Rasul. Buat kita ni orang perang sesi hafiz saja. Hak perang mati sekali perang 70 orang 80 orang. Berapa kerak dalam ni orang hafal Quran. Ambo bimbang Quran ni tak sapa kepada orang akhir datang kerana ramanya mati sesi hufaz. Pas lagu mana? Ambo cadai tulis dari satu kitab. Sayyidina Abu Bakar kata, ambo tak berani nak buat. Nabi tak pernah suruh kata tulis Al-Quran lagu tu. Tulis masing-masing. Dia ada penulis Al-Quran. Hak ni tulis sini, hak ni tulis sini. Dia ada 7 orang, 8 orang penulis Al-Quran. Siapa wahyu? Rasulullah panggil Sayyidina Ali. Rasulullah panggil Sayyidina Muawiyah kadang-kadang. Tulis. Tu bagi tulis. Kumpul dalam satu buku, katanya Sayyidina Abu Bakar, kamu tak berani. Sayyidina Umar mari pujuk. Akhir sekali bertujuhlah Sayyidina Abu Bakar dikumpul. Quran yang pertama dikumpul zaman Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada tu zaman Sayyidina Umar, pergi hak tu lagi. Apabila zaman Sayyidina Osman, dia cek Al-Quran, tengok baca orang sebelah kau ni lain, baca orang sebelah ni lain. Sahabat ni baca ni lagu lain, ayat Quran sama dah, hak ni baca hak ni baca hak ni. Sudah kata.
Akhir sekali tak tahu. Jadi banyak sangat. Maka dikumpulkan semua orang. Siapa dia hok dia tulis Al-Quran pada zaman Rasulullah kumpul belaka. Maka dipanggil semua penulis-penulis Al-Quran pada tu hok sahabat-sahabat hok wujud lagi. Maka dicek semula. Susun semula. Buat satu Quran Mushaf Osmani. Siapa lah ni? Siapa kita panggil ni? Mushaf Osmani ni. Maka ditulislah semula Al-Quran. Ditulis. Hok lain katanya Sayyidina Osman. Lepas pada ni bakar semua hok selain daripada ni. Lepas pada panggil semua sahabat, tengok belakang, cek belakang apa semua, tak sahih dah betul belakang dah. Penulis-penulis wahyu pun semua belakang dah. Maka dibakar. Hak selain ni, hak zaman Sayyidina Abu Bakar pun dibakar. Habis dibakar. Maka dibetulis 7 naskah. Ada riwayat kata 6 naskah. Dihantar kepada semua kerajaan-kerajaan Islam di Mekah, di Madinah, di mana-mana, hantar lebih kurang 6 naskah tu. Maka kekallah bacaan itu tidak balas sampai sekarang. Nah. Waktu ijtihad Sayyidina Osman, waktu antara besar tu. Maka Syiah kata Kijai bakar ni kata tipu ni. Ada satu surah tinggal. Monggo cek-cek hari tu kerana dalam perawi hadis dalam Bukhari sebut kata siapa ada tu riwayat tu tak jumpa ayat Quran tu. Ada kata lagu ni, ada kata lagu ni. Maka Syiah pun ambil kesempatan lalu. Dia kata ada satu surah dengan hamba ni ada dia panggil Mushaf Fatimah. Mushaf Sayyidina Fatimah. Ni paling sahih sekali. Kalau kita dah baca lah ni tidak sahih katanya Syiah. Untuk sedok pakar lah pokok dia dia. Khabar-khabar dia pula betul. Ni Mushaf Fatimah ni. Dalam tu ada surah wilayah dipanggil. Surah wilayah ni nak kata Sayyidina Ali sebenarnya khalifah. Rasulullah lantik Ali sebagai khalifah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar naik, Sayyidina Umar naik, Sayyidina Osman naik, lepas tu baru Sayyidina Ali. Kalau siapa dia rampah khalifah daripada Sayyidina Ali tu kafir belakang yang kata lagu tu. Sebab dalam Quran dia lah Mushaf Fatimah tu kata lagu ni. Mengaru. Maka Quran Mushaf Fatimah ni tidak diiktiraf oleh dunia. Oleh orang Islam tak iktiraf, hanya Syiah saja mengiktiraf benda tu. Kabar-kabar mari mushaf dia pelik-pelik sungguh. Tak suruh carilah, cari hok ni hok duk jual di Maidin, hok duk jual di Ja'far Rawah sudah. Apakah hukum bersalah ketika khatib sedang baca khutbah? Jangan duk salah ketika khatib baca khutbah. Jangan buat apa-apa, nulis, catatan, duk main ke apa dia. Nabi kata siapa dia kena baca khutbah main anak batu. Dulu masjid pasir. Maka duk main anak batu. Maka ulama qiyas dengan semua buat benda-benda selain daripada dengan khutbah hukum dia makruh dan meluputkan pahala Jumaat. Pahala semaya Jumaat. Sah semaya Jumaat tapi luput pahala dia. Apa hukum besarnya? Mutiah. Ada orang tanya mengenai satu hadis kisah Rasulullah beri makan kepada Yahudi tua. Kedua mengenai cerita Mutiah nama dia yang melayani suami dia. Kok kata riwayat kata orang yang boleh masuk syurga dahulu daripada Sayyidina Fatimah. Dia perempuan mula-mula sekali hok boleh masuk syurga, tak ada orang boleh masuk kecuali Sayyidina Fatimah. Katanya Rasulullah sebelum ada lagi perempuan ya Fatimah. Bimbang Sayyidina Fatimah pergi cari seorang perempuan, akhir sekali jumpa di hujung kota Madinah. Maka orang panggil Mutiah. Mutiah ni perempuan taat lah. Mutiah. Tak tahu nama dia Mutiah ataupun gelaran dia dalam riwayat tu kata Mutiah. Ni setara mana hamba tak boleh nak kata ni hadis ni sebut palsu ke cerita ni setara mana hamba tak tahu. Tapi cerita ni makruf Setahu status hadis tu hamba tak boleh nak royak boleh cerita tentang sahabiah Nabi bernama Khawlah. Khawlah ini nama dia Khawlatul Al-Azwar. Khawlah Al-Azwar nama dia. Cerita dia masyhur kerana dia hebat dalam berperang. Zaman perang Khalid Al-Walid. Ada seorang lelaki ketika Khalid Al-Walid tengah perang ni. Tiba-tiba ada dia tengok seorang lelaki naik kuda gagah perkasa tutup muka. Perang, masya-Allah hebat. Maka apabila lepas pada perang tahulah kata apabila Sayyidina Khalid Al-Walid tengok tanya rupanya seorang perempuan. Perempuan itu nama dia Khawlatul Al-Azwar. Ada kata Khawlah Al-Azur, Khawlah Al-Azwar boleh berlaku lah. Cerita dia kehebatan dia di dalam berperang. Tu antara Sri Kandi dalam Islam lah. Tu cerita dia hak suh. Hak lain tu hangpa tak ingat mana. Tu cerita Khawlatul Al-Azwar. Rasa kubur dia ada di Jordan. Kau apa dia? Nama apa dia kau tak ingat dah. Di Jordan ada kubur dia ni, kubur sahabat. Ada salah kau? Ada lagi?
Cara makan garam ikut Rasulullah. Hamba tak tahu tu. Tak ada nak perhati kata cara makan garam. Cuma orang duk amal ni dia kata tek sini, lepas tu letak sebelah atas. Di langit-langit. Orang tak tahu tu cara tu lagu mana. Ada riwayat kau dalam syarah-syarah hadis kau lagu mana. Maka garam ni moleklah. Lebih-lebih lagi bagi orang yang ada masalah perut ataupun termakan racun. Nak selamat daripada racun, makan garam dulu. Kita makan nasi apa-apa dia sebelum tek nasi, kita takut nasi tak ada nak ada. Kadang-kadang setengah sayur tu perut kita ada masalah. Lebih-lebih lagi orang tua. Perut dia tak gagah dah, mesin dia tak supaya jamin muda dah. Maka kita tek garam dulu sebelum makan, lepas tu baru kita makan nasi. Tu kelebihan garam. Garam ni macam-macam kelebihan dia. Nak buat toksik dalam tubuh, nak buat apa, macam-macam. Antara nak suruh sedap kita, nak tubuh kita, sebelum kita tidur, ambil besing, bubuh air, rendai kaki, bubuh garam, bubuh air panas. Biar panas air tu dengan garam. Rendai boleh 10 minit, 15 minit, baru tidur. Tubuh kita akan molek semula. Dia akan cuci semula. Darah dia akan pergi ke tapak kaki, dia akan buat naik kepala. Dia putar-putar lagu tu, apabila kita rendai kaki, dia akan bersih kaki kita. Maka dia akan buat tobek semua toksik-toksik daripada tubuh kita. Kita biasa tengok Cina tak? Sebelum tidur lagu mana? Dia akan cuci kaki. Kita tengok cuci kaki. Dia bubuh dalam rendai, dalam kaki, dalam besin kayu dia tu. Maka molek cara lagu tu. Tu nak buat. Antara dia lagi garam ni, apa dia lagi? Kelebihan dia racun, sihir, untuk bagai-bagai hok jenis pelik-pelik ni. Bagai-bagai hatu, bagai-bagai apa dia garam. Kerana dalam garam tu sains kata ada satu benda setan tak boleh nak rapat dengan garam. Dia ada satu benda di garam tu, kekuatan tu jadi setan tak boleh rapat. Antaranya hok ni mujarab ni. Kalau rumah siapa dia beratu, tempat dia bilik dia ngusik kau apa dia, ambil gelas sana ni, bubuh air, bubuh garam. Letak bucu mana hok jenis ngusik, letak situ. Letak gitu jangan tudung. Esok tengok dia akan jadi warna hitam. Buat sampai air tu jadi bersih, maka tak ada lah. Ya setan tak akan lakuh air garam. Buat tempat tu misalnya bucu tu ngusik. Kita letak bucu tu air garam cuma ni. Mula-mula dia akan jadi warna biru hitam dulu. Lepas tu lama-lama dia akan jadi bersih. Buat sampai bersih, maka gangguan tak ada, jin tak akan lalu situ. Tu cara mudah, tak payah panggil tok bomo. Hok ni cara ringkas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pernah menawarkan satu amanah kepada langit, bumi, gunung ganang. Langit yang luas, bumi yang luas, gunung ganang yang besar menolak tawaran ni. Tak berani mereka nak menerima amanah. Yang berani menerima amanah ni adalah manusia.